Salam sejahtera. Kami dari kumpulan 4 yang diketuai oleh Muhammad Khairul Hanafi bin Mukhtar, Muhammad Syafian bin Muhammad Isa, Tiru Ali Arsi anak perempuan Ula Kanazan dan Dewa Priya anak perempuan Tanah Saigaran. Teori yang telah dipilih oleh kumpulan kami adalah teori komunikasi behaviorism. Teori pembelajaran behavioristik muncul pada 1920-an. Pada tahun 2020, Asosori mengatakan bahawa menurut teori ini, penetapan keadaan pembelajaran akan mengubah tingkah laku manusia hasil daripada pembelajaran. Teori pembelajaran behavioristik menyiasat keadaan pembelajaran psikologi. Penekanan utama adalah pada tingkah laku sebenar tanpa mengambil kira kesedaran atau pembinaan psikologi. Selain itu, teori pembelajaran behavioristik mengenepikan konsep pemahaman dan kepentingannya dalam proses pembelajaran. Behaviorisme memandang manusia sebagai makhluk yang menyusahkan dan sebagai entiti mekanikal yang sentiasa dilanda isu. Oleh itu, kajian tentang masalah manusia adalah penting untuk behaviorism. Behaviorism ialah teori psikologi berdasarkan idea bahawa semua yang dilakukan oleh organisma termasuk tindakan, pemikiran dan emosi boleh dan harus dianggap sebagai tingkah laku. Behaviorism berpendapat bahawa semua teori mesti mempunyai asas yang boleh diperhatikan, namun tidak ada perbezaan antara proses yang boleh dilihat secara umum seperti perbuatan dan secara peribadi seperti pemikiran dan perasaan. Menurut Watson, fokus utama penyelidikan psikologi adalah pada tingkah laku. Di samping itu, Watson menegaskan bahawa penyiasatan kesedaran adalah eksklusif untuk bidang falsafat dan tidak termasuk dalam bidang psikologi. Tingkah laku manusia didorong oleh faktor luaran. John Broadus Watson dan B.F. Skinner, dua ahli tingkah laku terkemuka, menekankan pendekatan tingkah laku kepada tingkah laku yang boleh diperhatikan semata-mata. Teori organisasi klasik Weber bagi struktur tetap. Salah seorang ahli teori pengurusan yang dihormati secara meluas ialah Max Weber. Boleh dianggap sebagai perintis kajian organisasi. Teori organisasi biograsi beliau adalah percubaan pertama untuk mentakrifkan struktur organisasi dan memberi makna kepada proses komunikasi yang berlaku dalam organisasi. Teori Weberian berpendapat bahawa organisasi mempunyai peranan dan tanggungjawab yang jelas dan oleh itu komunikasi adalah hierarki, berstruktur dan jelas. Tidak ada skop untuk kekeliruan dalam mesej yang dihantar dari atas ke bawah. Dan oleh itu, organisasi mempunyai struktur seperti mesin yang tegar di mana setiap individu menyumbang melalui peranan dan tanggungjawab yang jelas dan jelas. Sudah tentu, analisis Weberian memberikan tempat yang menonjol kepada merit dan cara organisasi bekerja adalah dengan memperuntukkan kerja mengikut keupayaan dan kekanan yang ditentukan oleh tanggapan tetap konsep ini. Teori kawalan organisasi Tomskin dan Cheney. Teori kawalan organisasi Tomskin dan Cheney ialah lanjutan daripada teori Weberian yang digunakan untuk organisasi yang bergerak melepasi mod biograsi. Dari satu segi, 4 jenis kawalan ini ditakrifkan mengikut perkembangan organisasi daripada model organisasi yang sangat mudah kepada biograsi tulen. Misi dan visi terpahat jelas dalam diri mereka. Intinya di sini ialah Tomskin dan Cheney mengemukakan model di mana kawalan dan komunikasi adalah lebih daripada apa yang Weber jangkakan dan kurang daripada apa yang dikatakan oleh ahli teori moden mengenai kawalan dan komunikasi organisasi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Syafian bin Muhammad Isa, nombor metrik 290-173. Saya akan menerangkan berkenaan ciri-ciri dan konsep asas teori behavioristik. Pertama, kecenderungan ini mengkaji tindakan manusia bukan dari perspektif aktor, tetapi dengan memantau tindakan dan tingkah laku mereka. Behaviorisme adalah psikologi yang tidak mempunyai jiwa. Yang kedua, pengembalian semua tindakan kepada refleks. Behaviorisme mencari aspek asas iaitu aktiviti refleksif secara tidak sedar.
Tanpa sedar, refleks adalah tindak balas. Yang ketiga, behaviorisme mengatakan bahawa setiap orang yang dilahirkan adalah sama. Mengikut behaviorisme, pendidikan adalah tertinggi dan manusia adalah haiwan yang berkembang, yang refleksnya boleh dipengaruhi oleh pendidikan. Hubungan antara teori dan realiti. Keberkesanan guru dalam aplikasi teknik adalah pendidikan dan pembelajaran bahasa keadaan dusun berada pada tahap tinggi kerana ia membolehkan pelajar memperoleh tata bahasa keadaan dusun, rumusan ayat, penulisan karangan dan penuturan yang lancar. Pengajaran positif terhasil daripada pengetahuan guru tentang pendekatan, strategi, kaedah dan prosedur. Kreativiti di pihak guru dalam mempelbagaikan aktiviti yang mampu menarik minat pelajar, memotivasikan pelajar dan menghasilkan pengubahsuaian tingkah laku. Terima kasih. B.F. Skinner adalah satu proses pengubahsuaian tingkah laku di mana peneguhan dan hukuman berfungsi sebagai rangsangan tingkah laku untuk kanak-kanak. Pendidik yang menggunakan rangka kerja tingkah laku lazimnya menyusun bahan pelajaran co-curriculum ke dalam bahagian kecil khusus kemahiran. Behaviorism berpendapat bahawa tingkah laku boleh dijelaskan melalui perkara yang boleh diperhatikan, bukan melalui proses mental yang tidak kelihatan. Behaviorism menganggap semua yang boleh diperhatikan secara langsung sebagai tingkah laku. Teori behaviorism dicabar kerana ia tidak dapat menjelaskan situasi pembelajaran yang rumit kerana banyak boleh ubah dalam pendidikan dan pembelajaran mungkin dikurangkan kepada pautan rangsangan tindak balas. Teori ini tidak dapat menjelaskan mengapa dua anak muda yang mempunyai bakat yang sama dan pengalaman yang mengukuhkan kelakuan berbeza terhadap suatu pelajaran. Ia tidak mengambil kira bagaimana idea dan perasaan mempengaruhi elemen yang diperhatikan. Skinner bersetuju dengan reward atau peneguhan, tetapi Skinner berbeza daripada ahli tingkah laku lain kerana dia tidak bersetuju dengan hukuman. Skinner memihak kepada apa yang disebutnya sebagai peneguhan negatif. Peneguhan negatif berbeza daripada hukuman. Menurut C. Asri Budini Singh, terdapat beberapa sebab mengapa Skinner tidak bersetuju dengan hukuman. Kesan hukuman terhadap pengubahsuaian tingkah laku hanyalah sementara. Hukuman jangka panjang mempunyai peluang yang lebih besar untuk menyelaraskan kesan psikologi negatif. Apabila seseorang diancam dengan hukuman, dia mungkin cuba mencari cara lain untuk melarikan diri, tidak kira betapa tidak bermoral atau berbahaya mereka. Dalam erti kata lain, kadang-kala hukuman itu akhirnya mendorong pesalah untuk melakukan sesuatu yang lebih keji daripada perbuatan asal. Faedah teori Skinner ialah ia menggalakkan guru melayan setiap pelajar sebagai individu. Bukti ini dapat dilihat dalam kehancuran sistem keadilan jenayah. Antara kelemahan utama teori Skinner ialah belajar adalah suatu kegiatan mental yang tidak dapat dilihat dari luar kecuali gejala-gejala tertentu. Tetapi proses pembelajaran itu sendiri dianggap dapat diamati dengan segera. Proses pembelajaran ini dianggap sebagai automatik secara mekanikal. Oleh itu, ia menyerupai mesin atau robot. Kawal selia kendiri, keupayaan mengurus diri sendiri dan kawalan kendiri. Kawalan kendiri adalah bersifat kognitif. Oleh itu, kanak-kanak boleh menolak untuk bertindak balas jika mereka tidak mahu, seperti apabila mereka letih atau bertentangan dengan kehendak mereka. Kesimpulan, mengikut idea ini, setiap aktiviti termasuk gerak balas iaitu respon terhasil dengan adanya rangsangan iaitu stimulus. Jika rangsangan telah disaksikan dan diketahui, adalah mungkin untuk meramalkan tindak balas. Perspektif behaviorist ini tidak mencabar sama ada manusia itu baik atau buruk, rasional atau emosi. Sebaliknya, ia bertujuan untuk memahami bagaimana keadaan persekitaran mempengaruhi tingkah laku. Di sinilah konsep manusia mesin berasal, Homo mechanicus.
Teori Skinner bahawa peneguhan merupakan aspek terpenting dalam pembelajaran. Ikatan antara rangsangan dan gerak balas diperkukuhkan dengan peneguhan positif dan negatif. Dengan peneguhan positif meningkatkan pengulangan tingkah laku dan peneguhan negatif menyebabkan ia berkurang ataupun hilang. Fokus kajian Skinner tentang pembelajaran ialah tingkah laku dan akibatnya. Aspek pembelajaran yang paling penting menurut teori Skinner adalah peneguhan. Peneguhan positif boleh meningkatkan pengulangan tingkah laku, manakala peneguhan negatif boleh mengurangkan atau menghapuskannya. Ini memudahkan komunikasi lebih baik dalam masyarakat Malaysia.